Yo guys, welcome to my video. Tahun 2024 dah keluar dah telefon bajet yang kau boleh pilih pada tahun ni dengan harga yang agak murah, tapi apa yang kau patut tahu tentang telefon ni adalah macam mana dia punya performance, boleh guna ke tak, kamera dia macam mana, and bateri dia tahan lama ataupun tak, ataupun just another orang kata budget telefon untuk korang beli tahun 2024. Sama ke? Kalau ikutkan, ada dua perubahan yang besar yang korang patut tahu dan tak pernah nampak dekat mana-mana device pada harga dia. First thing first, kau kena tahu device yang aku pegang dekat sini adalah Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Basically ini adalah top of the line Redmi 13 series. Ada Redmi Note 13 biasa sampailah kepada Redmi Note 13 Pro Plus 5G yang top of the line. So, specs yang aku dapat kat sini adalah memang massive lah. Satu-satu kita akan borak. Benda pertama yang kau nak tahu pasal specs telefon ni sudah tentunya dia punya processor kan. Kemampuan dia, apa yang dia boleh buat. Untuk Redmi Note 13 Pro Plus 5G ni, korang akan dapat MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Untuk specs macam ni, korang akan dikapalkan dengan 8GB RAM sehinggalah 12GB RAM kalau korang nak. Dan juga storage dia basic adalah 256GB. Boleh pergi sampai 512GB. Itu adalah option yang ada dekat dalam Malaysia. Bila korang dapat top of the line daripada Redmi ni, korang mestilah nak fokuskan terhadap performance kan. So dekat sini, bila aku guna untuk daily aku sendiri, untuk tangkap gambar contohnya, buka social media, and buat kerja contohnya macam video editing untuk post dekat TikTok, boleh kata dia punya MIUI 14 boleh run sangat-sangat smooth. Couplkan dengan Dimensity 7200 Ultra tu, boleh kata blend in dengan bagus and tak ada rasa masalah lagging dan sebagainya. Bukan tu je, aku juga test macam mana dia punya notification masuk on time ataupun tak. Sebab biasanya kalau cakap pasal telefon bajet, notification akan selalu lacking. Benda yang korang kena tanya juga adalah macam mana dengan dia punya sistem GPS. And aku guna telefon ni untuk pergi around KL, akan tengok dia punya junction macam mana. So far dia laju and boleh kata responsif untuk korang buat Grab ataupun buat navigation untuk pergi ke mana-mana around KL ni. Unless kalau korang cakap pasal Penchala Link punya flyover, yang dekat situ mana-mana telefon pun memang akan jadi sampah. Automatically korang tak akan dapat nak detect pun. Benda yang penting juga dekat sini macam mana dengan dia punya gaming performance. Aku try untuk main PUBG Mobile, korang akan dapat setting macam biasa je, which is high graphic dan juga FPS sampai 60fps. So far aku punya penggunaan sih, I'm quite surprised macam mana Redmi dapat buat performance macam ni dikapalkan dengan acceleration software yang ada pada MIUI 14. Korang boleh dapat constant FPS. Pastikan korang punya connection tu memang betul-betul laju, sama ada Wi-Fi ataupun secara selular. Dekat sini aku cuba cari flaw dan juga kelebihan yang ada pada Redmi Note 13 Pro Plus 5G, which is to me lah kan, dia sangat-sangat perform untuk harga yang dia bagi dekat sini. Korang bayangkan dia punya screen memang responsif, dia punya sound speaker memang betul-betul kuat, and kalau korang nak tahu dia punya speaker ni atas bawah different daripada earpiece yang ada dekat atas, which is a true stereo speaker instead of pakai stereo speaker yang kecil dekat atas dekat korang punya earpiece tu. Redmi Note yang aku pakai ni memang ada dedicated speaker. That's how I like it. Macam mana dia orang tak cheap out benda yang kecil-kecil macam tu. Sekarang kita nak pergi dekat section kamera dia pula, sebab benda ni sangat penting kan. Apa yang Redmi pakai dekat sini, dia punya sensor adalah 200 megapiksel. Huge untuk sebuah telefon bajet kan. Not just that, kalau korang rasa benda tu agak impresif, one thing yang aku rasa korang patut puji juga adalah dia punya sensor ni sebenarnya ada optical image stabilization. Maksudnya korang akan dapat gambar yang tajam. Yes. Untuk orang yang tak faham kenapa bila ada OIS tu basically akan buatkan gambar lagi tajam, korang punya shutter tu basically akan lagi lama daripada yang biasa korang pakai, sebab nak elak blurry image. Dan korang tak akan dapat blurry image sangat bila pakai 200 megapiksel ni, sebab it takes some time untuk dapatkan all those detail dekat sensor 200 megapiksel tu bila korang tangkap gambar, sama ada dekat indoor ataupun outdoor. Apa yang aku boleh cakap tentang dia orang punya sensor kali ni, dia boleh dapat tarik that color untuk buatkan kau punya image tu nampak lagi pop. Benda ni feels like almost rasa macam a Vivid punya filter kan. But most of you guys akan prefer Vivid color daripada gambar yang agak flat kan. So
dekat sini understandable bila korang pakai sebuah telefon Redmi contohnya. Dan benda yang aku akan cari juga adalah sama ada akan ada distortion without ada nampak macam edges yang tak sekata. Dengan sensor 200 megapiksel ni, korang boleh tangkap gambar art jadi sebuah wallpaper dekat kawan korang ke, korang punya sendiri ke, lagi lawa lah basically. So carilah mana-mana landmark and tangkap gambar, buat benda tu sebagai wallpaper, nampak cantik je. Kalau pergi dekat tempat yang bersejarah contohnya, memang boleh keep memory and boleh print korang punya gambar tu bila guna Redmi punya 200 megapiksel sensor. Korang juga sebenarnya akan dapat filter yang menarik, contohnya macam art filter yang korang tangkap gambar tu buatkan sebagai kenangan kalau korang suka lah. Dan Xiaomi juga dapat bagi korang option untuk guna filter yang sesuai mengikut korang punya cita rasa sendiri dalam app kamera tu sahaja. Not just that, Redmi juga actually ada sebut tentang feature baru yang ada dekat dia orang punya sensor, that is a sensor zoom. Maksudnya kat sini, untuk sensor yang besar 200 megapiksel tu, korang boleh dapatkan high resolution foto bila korang crop ataupun zoom in. So dekat sini dia boleh pergi sampai 2 kali zoom untuk dapatkan gambar tu nampak lagi detail. Tapi benda fun fact dekat sini, korang boleh pergi sampai 4 kali zoom and still gambar tu nampak sharp tanpa rasa ataupun nampak macam korang crop ataupun zoom secara digital dekat dia orang punya 200 megapiksel. How awesome is that? Lepas ni kalau korang tangkap gambar and rasa nak zoom lagi, boleh, dan juga korang boleh edit later and crop and buat composition yang korang nak sendiri bila tangkap gambar. Sekarang kita akan cakap pasal perubahan yang paling besar yang Redmi pernah buat dalam dia orang punya line up. This is one of the first. Kau boleh tahu tak bila tengok dekat dia orang punya screen? Yes. Kalau kau nak tahu, kali ni Redmi dah pakai a curved screen punya display tau. Benda ni korang akan dapat jumpa dekat sebuah telefon flagship sahaja. Sekarang untuk telefon yang harga bawah RM2,000 dah start dapat a curved display and tak ada exclusivity dah. And korang takkan dapat bezakan antara telefon flagship dan juga telefon yang harga like RM2,000 ke bawah. Sebab nampak and rasa dan juga korang pakai pun nampak macam sama saja. Dia punya screen size dekat sini adalah 6.67 inci dengan dia punya resolution adalah 1.5K. So benda ni adalah satu benda yang bagus untuk orang pengguna macam kita ni, tak perlu nak berbelanja lebih sangat. And then not just that, diorang juga actually bagi 120Hz display dekat telefon Redmi yang harga bawah RM2,000 ni. Banyak kali aku sebutkan sebab benda ni rasa macam almost not making any sense. Macam mana Redmi dapat tawarkan benda ni tanpa naikkan harga, aku pun tak tahu. Lepas tu kalau kau nak tahu, dia pakai AMOLED punya display. So dekat sini dia akan ada kontras yang sangat dalam dan juga dia punya keterangan tu akan lagi better daripada panel screen yang lain. Sekarang aku nak tanya korang lah kan, kalau telefon tu canggih hebat daripada orang lain tapi design yang tak cantik, korang akan beli tak telefon tu? Tak kan? Macam mana dengan Redmi pula? Dekat sini aku cakap dia actually lulus dekat aku punya ujian mata untuk tengok dia punya design. All angle nampak lawa? Yes. Sebab biasanya kalau untuk sebuah telefon yang kata budget ni akan ada flaw dia kan. Dekat sini aku akan cakap no, still nampak cantik. Dekat bahagian bawah sekata and design sangat flush dengan design yang aku kata ada edges, ada camera bump, ada USB Type-C dekat bawah ni yang sangat flush and nampak lawa je, tak ada orang kata cacat celah. Atas bawah kiri kanan depan belakang still nampak sebuah telefon flagship kalau korang nak tahu, and aku tak tipu sebenarnya. Dan juga kita akan test flex telefon ni boleh ke tak. So far tak ada flex. Korang sendiri boleh tengok aku buat macam ni, dia tak ada flex. Biasanya untuk telefon yang entry level akan ada flex, yang ni tak ada. So benda ni actually lulus dia orang punya quality ataupun QC untuk studio aku sendiri. Sekarang aku nak cakap benda yang agak penting untuk korang sendiri, that is perubahan yang ketara sangat-sangat Redmi dengan jenama yang lain. That is Redmi sekarang dah support sampai IP68. Maksudnya dekat sini siapa-siapa je yang pakai telefon ni, whether or not korang kerja indoor ataupun outdoor ataupun sentiasa berjalan dekat luar, IP68 sebenarnya sangat-sangat penting. Now Redmi Note series ni dah start support IP68 kalau korang nak tahu. So dekat sini kalau orang biasanya buat Grab kan, secara orang kata bukan full time lah, takkanlah korang nak pakai telefon yang mahal kan.
So dekat sini dengan harga macam ni juga, aku dah guna test untuk guna map. Dia punya GPS is quite okay. Dan benda ni korang tak perlu nak pergi ke arah flagship untuk dapatkan IP certification rating tu. Macam mana pula dengan dia punya bateri? Dekat sini dia boleh dapat sampai 5000 mAh bateri. So no problem kalau kau nak pakai sepanjang hari, tak ada masalah sangat. Dan korang akan dapat charger yang laju 120 watt dekat dalam kotak, which is korang akan dapat penuhkan telefon ni 5000 mAh dalam masa less than half an hour. 30 minit ke bawah dah boleh dapat bateri yang penuh. Tu apa yang aku suka bila korang beli telefon yang RM1599. Almost doesn't make sense. Dulu 120 watt flagship je bagi. Sekarang ni entry level pun dah ada dah, kalau korang tahu. Korang mesti dah terpegun kan dengan kebolehan yang Redmi dapat buat dekat dia orang punya entry level smartphone kan. Dengan harga RM1599, tak semua orang actually dapat beli dengan harga tu. Tapi kalau korang ada bajet bawah RM1000, korang actually dapat beli Redmi Note 13 biasa ni. So telefon ni sebenarnya harga dia adalah RM749. Apa yang korang dapat dengan benda tu? 108MP kamera. Korang juga akan dapat 120Hz dia orang punya refresh rate. AMOLED display. Well, siapa dapat bagi kan dengan pilihan macam tu? Dan juga dia punya bateri capacity 5000 mAh dengan charging speed dia 33 watt. Still a fast charger untuk sebuah telefon entry level dan juga harga bawah RM1000. Selain daripada tu, Redmi Note 13 series ni actually ada juga pakai version Snapdragon punya series tau. A mid-range processor yang korang patut guna tanpa ada rasa masalah, and juga generation yang baru. And korang juga tak akan ada compromise sangat sebab perbezaan dia pun 108MP is almost decent untuk aku recommend dekat korang sendiri. Perbezaan antara Redmi Note 13 entry level ni dengan Redmi Note 13 Pro Plus 5G, which is top spec, tak ada banyak beza pun kalau ikutkan, melainkan dia punya kamera, dia punya processor, and dia punya harga sendiri. Maksudnya dekat sini korang akan ada banyak perbezaan harga daripada RM749 sampailah kepada RM1599 tu. Actually ada juga RM1999. Korang still akan dapat a decent spec untuk korang pakai sebagai daily. Telefon dia orang sebenarnya dah murah kan, tapi kalau korang tekan link dekat bawah, korang akan dapat free gift Redmi Buds 4 Active, dan juga korang akan dapat Redmi Band 8 Active bila korang beli version Pro. Tapi kalau korang beli yang non-Pro macam Redmi Note 13 ni, korang akan dapat still Redmi Buds 4 Active sahaja tanpa band. So kalau korang nak dapat free gift tu, tekan link dekat bawah. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!